Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malisa binti Zainul dari SMK Bandar Baru Sungai Buloh akan membentangkan satu inovasi yang bertajuk Si Kepala Besar dan Si Perut Buncit. Satu kaedah yang membantu murid menafsir nilai keanjalan harga permintaan dalam mata pelajaran ekonomi tingkatan 4. Baik. Fokus kajian saya ialah bagaimana untuk meningkatkan kemahiran menafsir nilai keanjalan harga permintaan ataupun ED, Elasticity of Demand. Untuk makluman semua, tajuk ini adalah tajuk yang tinggi tahap kesukarannya. Dia adalah satu tajuk yang abstrak dan melibatkan konsep. Ya, jadi pelajar-pelajar tingkatan 4 memang sukarlah untuk mereka menguasai tajuk ini. Ya. Okey. Dan untuk itu saya telah menggunakan 3 kaedah tinjauan, tinjauan masalah, iaitu analisis temu bual. Baik, dalam analisis temu bual ini saya ingin mengetahui sebab mengapa mereka tidak menguasai tajuk. Dan apa dapatan yang saya dapat ialah yang pertama, mereka tidak faham istilah, iaitu istilah keanjalan itu sendiri adalah asing bagi mereka. Yang kedua, sukar faham ayat yang panjang. Dalam tajuk ini melibatkan beberapa jenis keanjalan. Ada anjal, ada tak anjal. Jadi apabila kita membezakan, jadi menggunakan ayat yang panjang. Jadi mereka sukar nak faham. Yang ketiga, mereka tidak dapat membayangkan bagaimana nilai keanjalan itu boleh mempengaruhi strategi jualan pengeluar. Nak menaik atau menurunkan harga. Baik, kemudian analisis yang kedua ialah analisis pemerhatian, iaitu sikap dan motivasi belajar. Ya. Okey, dari segi sikap, saya lihat sebelum inovasi ini dijalankan, murid-murid merasa kecewa selepas saya mengajar tajuk ini dan mereka tidak aktif, mereka pasif. Ya. Dan apabila soalan saya ajukan kepada mereka, mereka tidak berkeyakinan menjawab. Ya. Dan inilah yang menyebabkan saya rasa tidak puas hati apabila saya mengajar. Dan apabila saya menjalankan analisis ujian pra, iaitu saya memberikan latihan yang simple, iaitu hanya satu esei yang 5 ayat sahaja dengan membawa 5 markah, mereka tak boleh jawab. Hanya 9 orang murid saja yang mencapai markah lebih daripada 50%. Manakala 27 orang murid mendapat markah kosong. Jadi ini yang menyebabkan saya mencetus idea untuk melakukan inovasi, supaya mereka boleh nampak, boleh pegang, boleh rasa, supaya boleh membantu mereka faham. Baik, seterusnya inovasi patung si kepala besar dan si perut buncit beginilah rupanya. Dan ini adalah simple lah, belum lagi dinaik taraf. Okey, patung si perut buncit sebelah kiri iaitu perutnya besar, kepalanya kecil, dan sebelah kanan kepalanya besar dan perutnya kecil. Baik, seterusnya inovasi si kepala besar si perut buncit ini melibatkan 3 fasa, iaitu bercerita, demonstrasi dan eksplorasi. Mendengar cerita. Apabila mereka mendengar cerita, saya ingin supaya mereka mengaitkan tajuk ini dengan kehidupan seharian supaya kontekstual. Ya. Jadi selepas mendengar cerita, 3 soalan yang saya akan tanya, siapa si kepala besar dan si perut buncit ini? Dan apa yang dijual si kepala besar, si perut buncit? Dan apa matlamat si kepala besar, si perut buncit? Sebenarnya si kepala besar, si perut buncit ni kedua-duanya adalah penjual, peniaga. Dan apa yang dijual? Si kepala besar menjual emas, manakala si perut buncit menjual beras. Dan apa matlamat kedua-duanya? Mereka ingin mencapai untung. Baik. Kemudian saya menjalankan demonstrasi menggunakan patung itu dan memberi penerangan. Bermain-mainlah dengan patung itulah, dan saya akan terangkan lebih lanjut nanti dalam lampiran A. Baik. Ketiga, eksplorasi dalam aktiviti past check. Past check ni adalah satu struktur dalam cooperative learning. Dan di dalam past check ini, pasangan A dan pasangan B berdua akan bekerja bersama. Seorang menerangkan, seorang menyemak.
dan bergila-gila sehinggalah mereka menguasai, diulang-ulang sehingga mereka menguasai. Dan lembaran semakan saya telah beri kepada mereka lebih awal. Walaupun inovasi ini saya jalankan semasa PDPR, tetapi murid tetap saya beri peluang dalam Google Meet untuk menggunakan aktiviti PES check ini. Okey. Baik, seterusnya ini adalah cerita si kepala besar si perut buncit. Pada zaman dahulu di dalam sebuah kampung ada 2 orang peniaga. Oleh kerana mereka ini sering bertengkar dan bergaduh, orang kampung menggelar mereka sebagai si kepala besar dan si perut buncit. Mereka menjual barang yang berbeza. Si kepala besar menjual barang kemas dan perhiasan mahal, manakala si perut buncit menjual barang keperluan seperti beras. Kedudukan kedai mereka bersebelahan. Setiap kali pelanggan menghampiri kedai kawasan mereka, mereka akan berebut-rebut mengajak pelanggan itu masuk ke kedai mereka. Para pihak yang gagal membawa pelanggan ke kedai biasanya akan memarahi pihak yang satu lagi. Begitulah halnya setiap hari. Sebenarnya, mereka tidak tahu bahawa mereka tidak perlu bergaduh untuk menarik pelanggan. Hal ini kerana ada strategi harga yang mereka boleh guna untuk menarik pelanggan. Okey, seterusnya inilah lampiran A. Untuk sesi demonstrasi dan penerangan, saya menggunakan patung ini. Saya guna patung, saya tunjuklah. Okey, ini ada kepala besar, iaitu kepalanya besar, perutnya boncet. Kita masukkan nombor. Nombor besar dekat atas, nombor 2. Nombor yang kecil dekat bawah, nombor 1. Jadi, apabila kita menggunakan rumus keanjalan, rumus ni mereka dah belajar sebelum ini mengira keanjalan. Rumus keanjalan itu iaitu peratus perubahan Q di atas, peratus perubahan P di bahagian perut. Jadi apabila nak mengira nilai keanjalan, mereka masukkan nilai 2 bahagi 1 sama dengan 2. Jadi dekat situ nilainya adalah 2 iaitu lebih daripada 1. Baik, bila nilai lebih daripada 1, barang itu adalah anjal. Jenis barang adalah anjal. Dan apakah strategi harga yang boleh diambil oleh penjual ni, si kepala besar ni, nak bagi pelanggan banyak? Jadi kita tengok di sini, oleh sebab ED ataupun perkalinya 2, maka jika dia turun sedikit harga iaitu 1% saja, kuantiti akan naik banyak, 2%. Jadi dia akan turunkan harga. Sepatutnya dia turunkan harga. Okey, manakala bagi si perut boncet pula, okey, kepalanya kecil, jadi dia masukkan nombor yang kecil 1 dan perutnya besar, dia masukkan nombor yang besar 2. Jadi bila diubah suai dalam rumus, iaitu peratus perubahan Q adalah 1, peratus perubahan P adalah 2, 1 bahagi 2, jawapannya 0.5. 0.5 adalah kurang dari 1. Maka bagi ED yang kurang daripada 1, barang itu tidak anjal. Okay, bagaimana strategi untuk menggunakan ED 0.5 ni? Okey, baik. Jika kita turun harga sebanyak 1%, maka kuantiti dibeli akan naik sedikit saja iaitu 0.5% saja. Jadi lebih baik dinaikkan harga. Kenapa? Sebab bila dinaikkan harga 1%, kuantiti dibeli turun sedikit saja iaitu 0.5. Jadi bagi si perut buncit, sepatutnya dia menaikkan harga barang itu. Baik. Seterusnya, ini adalah borang senarai semak bagi aktiviti PES check. Yang pertama, apakah jenis barang, sama ada barang itu anjal ataupun tak anjal. Yang kedua, nilai perkali, adakah besar dari 1 atau kurang dari 1. Yang ketiga, perbandingan peratus, adakah peratus P besar atau Q besar. Yang keempat, jika turun 1%, apa kesan pada kuantiti? Ini adalah tindak balas harga dengan kuantiti. Inilah sebenarnya yang memberi memberi jawapan ataupun memberi clue kepada strategi yang nak diambil. Jika beras turun 1%, kuantiti naik hanya 0.1, lagi lebih baik naikkan harga. Jika telefon turun 1%, kuantiti naik banyak, lebih baiklah turunkan harga. Baik, seterusnya, ini adalah soalan yang saya kata tadi, yang soalan mudah esei 5 markah tadi menafsir nilai perkali keanjalan. Sebelah kiri adalah garam, sebelah kanan telefon,
Nilai ED adalah 0.7, nilai ED adalah 1.5. Saya minta mereka cadangkan strategi yang perlu dijalankan oleh pengeluar barang A dan barang B bagi meningkatkan keuntungan mereka. Okey. Seterusnya, jawapan. Ini adalah jawapan lah seperti mana yang saya terangkan menggunakan lampiran A tadi. Baik. Seterusnya impak. Kita nampak di sini impak dari segi dua, iaitu sikap dan motivasi serta prestasi jawapan ujian pos dari segi akademik lah. Kemudian saya nampak selepas inovasi ini murid seronok. Mereka main dengan patung-patung tu dan mereka lebih berkeyakinan apabila saya soal. Kelas jadi aktif. Kemudian analisis ujian pos menunjukkan 30/32 murid capai markah lebih 50%. Dan tiada murid mendapat markah kosong. Okey. Baik, seterusnya ini adalah graf yang menunjukkan prestasi murid. Kalau kita tengok di sini yang birunya memang banyaklah, maknanya biru tu ujian pos ke kanan, banyak kepada markah yang lebih besar. Dan akhir sekali ini adalah murid-murid yang memvideokan bagaimana mereka berlatih menafsir nilai keanjalan dan strategi harga menggunakan patung itu. Dan sampai sini dahulu, itu sahaja inovasi simple saya. And the end is the beginning. Salam kecemerlangan. Terima kasih.